Muhammad Hafizi Hafiz bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, bagaimanakah untuk menjadikan diri kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad SAW seorang yang berjiwa kaya dan sentiasa merasa bahagia dalam menghadapi ujian dan cabaran era globalisasi yang penuh dengan ujian dan fitnah akhir zaman seperti mana yang kita lalui pada ketika ini? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Biar tahu, jangan keliru. Mungkin sedikit panduan daripada yang bagi Datuk. Dalam hadis yang saya bacakan tadi, tak sempurnakan lagi, sekarang saya nak sempurnakan tuan. Ini pesan Nabi kita SAW, sallallahu alaihi wasallam. Ittaqil maharim takun abadan nas warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas wa ahbib li nafsika ma tuhib li ghairika takun mu'mina wa ahsin ila jarika takun muslima wa la tukthir min adh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahik tumitul qalb. Dalam hadis ini Nabi pesan kepada kita ada 5 wasiat tuan-tuan dimulai Allah sekalian. Yang pertama, jauhilah perkara-perkara haram, nanti engkau akan dapat kelazatan beribadah kepada Allah. Yang kedua, ridalah dengan segala yang Allah beri kepada engkau akan jadi orang paling kaya. Yang ketiga, buat baiklah kepada manusia sebagaimana engkau suka dilakukan kebaikan itu kepada engkau akan jadi orang beriman. Yang keempat, buatlah baik kepada jiranmu, orang kelilingmu, nescaya engkau akan jadi orang Islam. Yang kelima, jangan terlalu banyak bergurau senda, ketawa berlebihan, kerana ketawa berlebihan itu akan matikan hati. Jadi berkaitan dengan kehidupan kita pada hari ini tuan-tuan, perkara kelima, 5 perkara wasiat yang kita lihat ini, pesan Nabi sangat penting untuk kita amalkan. Saya pergi yang pertama, jauhilah perkara-perkara haram. Ramai orang pada hari ini boleh buat ketaatan, kebaikan. Sebutlah umrah berapa kali dia pergi. Sebutlah sembahyang berjemaah dia pergi. Jumaat tak pernah tinggal. Alhamdulillah. Tapi dalam masa yang sama dia melakukan kemaksiatan. Allah. Ini yang kita bimbang ya. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Seperti teguran Allah kepada orang-orang Arab dahulu ketika diturunkan Quran. Benda baik dia buat, benda buruk pun dia buat juga. Kita bimbang yang buruk ni akan ambil benda-benda baik ni. Ya, umpamanya kita buat baik tapi kita mengumpat orang. Kerana dalam wasiat Nabi yang berikutnya tadi, ridha dengan apa yang Allah beri, kau akan jadi orang paling kaya. Walaupun kita tak miliki harta macam orang lain, tapi hati kita tenang, lapang, seronok dengan apa Allah beri. Alhamdulillah, inilah kehidupan kita. Kita tak mampu ada kereta besarnya, kita dapat, kita naik anak beranak. Dapat menyampaikan kita pada kampung. Sedekah tak banyak pun boleh ulur sikit-sikit kepada adik-adik. Contohnya, mulakan dengan orang paling akrab dengan kita kan. Jadi tuan-tuan, jadi teguran Nabi dalam hadis tadi, ada orang dia buat kebaikan, tapi keburukan pun dia tak boleh tinggalkan juga. Allah. Ini masalahnya. Ya, kalau tak ada imam dekat masjid tu, dia boleh jadi imam. Tapi dalam masa sama dia boleh berkaraoke juga dengan isteri orang ataupun dengan perempuan-perempuan mana yang ditemui di mana-mana. Allah. Ini bahaya tuan-tuan, sangat bahaya. Jadi nak dapat kemanisan beribadah, macam keseronokan kita makan makanan yang enak itu, hendaklah meninggalkan perkara-perkara haram di samping buat perkara-perkara ketaatan. Buat perkara ketaatan, dalam masa sama usaha untuk meninggalkan kemaksiatan. Yang kedua, pesan Nabi SAW di sini, redha yang apa yang Allah beri pada kamu, walaupun sedikit, kamu akan jadi orang paling senang, paling bahagia, paling kaya. Ya. Yang ketiga tadi, buat baik kepada orang macam kau suka dilakukan perkara itu kepadamu. Jangan buat pada orang apa yang kita tak suka orang buat pada kita. Tolong. Ya, apa-apa mesej yang kita hantar, kita PM pada orang, kita komen orang kat Facebook itu, kita suka tak kalau orang komen kita macam tu? Betul. Kalau tak suka, jangan buat orang. Senang je. Simple je. Simple calculation, arithmetic. Bahawa benda itu tak elok untuk buat pada orang. Kerana kita rasa kalau kena ke aku ni, sakit ni. Kan macam orang perempuan lah sebagai contohnya. Bila, yalah, kenikmatan yang dilalui, mungkin keadaan hidup yang berubah. Nanti jumpa juga, mengandung lagi ke? Apa tujuan kata-kata ni tuan? Lontar kenapa ya? Tak perlu. Kenapa kata gitu Kerana nak menceritakan apa dipanggil body shaming apa dipanggil. Memalukan orang dan sebagainya. Tuan-tuan, jangan tuan-tuan. Jangan sebut benda yang kita tak suka orang kata pada kita. Tolong. Wah, cantiknya anak, bulatnya. Kalau malam-malam tak payah pakai selimut, peluk dia dah cukup. Tuan-tuan. Apa kata-kata ni tuan-tuan? Kalau tuan-tuan kena, tuan-tuan suka tak? Tolong jangan kata pada orang tuan-tuan kata-kata demikian. Yang keempat, pesan Nabi kat sini, buat baik pada jiran. Mulakan dengan jiran kita keliling. Kita beli buah, lebihkan sikit. Tak miskin pun kita tambah lagi RM5 kan? Hantar pada jiran. Kita beli makanan yang enak, bawa pulang sikit untuk jiran. Itu dah bagian sini, bagian sini pula. Para sahabat Nabi dulu merupakan orang paling zuhud. Mereka tak ada punya wang banyak macam kita. Justru kalau masak, mereka banyakkan kuahnya. Kerana dagingnya tak cukup, kuah itu pergi hantar pada jiran-jiran. Boleh dimakan dengan roti dan sebagainya. Yang terakhir tuan-tuan, pesan Nabi, jangan terlalu banyak ketawa. Terlalu banyak berhibur. So benda nak tergelak, nak suka, nak lawak dan sebagainya, berkadar, berpada-pada lah tuan-tuan.
Kerana ketawa ni Nabi pun dalam setengah-setengah keadaan bergurau dengan para sahabat. Nabi pergi ke pasar Madinah, peluk seorang sahabat di belakang namanya Zahir. Nabi peluk dia, tutup mata dia. Siapa nak beli hamba? Siapa nak beli hamba? Nabi gurau sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat itu kata, saya bukan hamba, saya bukan hamba. Lepas kan dia, Rasulullah SAW rupanya. Siapalah nak beli saya ni, wahai Rasulullah, dalam kulit gelap. Dia kata pada Rasulullah. Dia kata, engkau di sisi Allah sangat mahal, kata Rasulullah SAW. Bergurau. Bergurau itu macam garam. Ya, kita suami isteri bergurau. Dengan anak bergurau. Dengan orang bawahan kita bergurau. Tapi guraulah dengan gurau yang mendatangkan manfaat. Merapatkan hubungan, silaturahim sebagai contohnya. Jangan gurauan yang menghina, apalagi membahayakan orang lain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kepada kita kemanfaatan daripada apa yang disampaikan ni untuk jadi umat Nabi Muhammad SAW yang berjiwa kaya, berjiwa merdeka. Ya, tak terikut dengan cara-cara orang yang lain. Amin, insya-Allah. Mudah-mudahan terjawab persoalan sahabat kita yang bertanya.